Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hazib bin Ahmad Aiman. Nombor matrik saya 061766. Seterusnya saya akan pergi kepada rukun-rukun puasa di bulan Ramadan. Rukun-rukun puasa di bulan Ramadan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama niat dan yang kedua menahan diri. Baiklah, kita pergi kepada satu-satu, iaitu yang pertama niat. Niat ini macam mana? Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam bahasa Melayu pula, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan dalam niat puasa ini terbahagi kepada 3 syarat. Yang pertama iaitu tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid ini adalah datangnya niat itu pada waktu malam sebelum terbitnya fajar. Dan yang kedua ta'yin, iaitu tentukan puasa kita ini, iaitu kita berpuasa fardu di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah takrir, iaitu niat pada setiap malam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada rukun puasa di bulan Ramadan. Yang kedua iaitu menahan diri. Menahan diri ini menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, iaitu yang pertama makan dan minum, dan yang kedua memasukkan sesuatu ke dalam rongga, yang ketiga pula muntah dengan sengaja, yang keempat bersetubuh, yang kelima terkeluarnya air mani, yang keenam haid dan nifas, yang ketujuh gila dan murtad. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amirul Kushairi bin Muhammad Zamri. Nombor matrik 060308. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua apakah syarat-syarat wajib puasa. Jadi secara dasarnya puasa di bulan Ramadan ini menjadi wajib apabila sempurnanya perkara-perkara seperti yang pertama, Islam, baligh dan berakal. Pertama ialah Islam. Puasa tidak diwajibkan ke atas orang kafir. Puasa diwajibkan ke atas seluruh umat Islam untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi tidak diwajibkan berpuasa ke atas orang kafir, dengan makna di dunia ini dia tidak dituntut untuk berpuasa kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya ke dalam Islam. Selagi mana dia tidak masuk Islam, maka dia tidak ada makna baginya puasa di bulan Ramadan, dan tidak akan dituntut olehnya untuk berpuasa dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua ialah taklif. Taklif ialah orang Islam yang telah berakal dan baligh. Sekiranya hilang salah satu daripada dua sifat ini, maka jatuhlah daripadanya sifat taklif. Apabila jatuh sifat taklif, maka dia tidak akan dituntut sedikit pun melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalilnya hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya diangkat kalam dan tulisan amalnya daripada 3 jenis manusia. Yang pertama daripada orang tidur sehingga dia bangun. Yang kedua daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi, yakni mencapai balighnya. Dan yang ketiga daripada orang gila sehinggalah dia berakal. Jadi tidak diwajibkan ke atas seseorang itu untuk menunaikan ibadah puasa selagi mana dia dalam keadaan gila dan dia kanak-kanak yang belum mencapai akil baligh. Seterusnya, antara syarat-syarat wajib puasa ialah menetap. Tidak diwajibkan ke atas seseorang itu dalam keadaan permusafiran, yakni tidak kurang daripada 83 km, iaitu 2 marhalah. Maka wajib ke atas seseorang itu dalam keadaan menetap, dan tidak diwajibkan berpuasa ke atas seseorang di dalam keadaan musafir. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maksudnya, dan sesiapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka bolehlah baginya untuk berbuka. Kemudian wajiblah ke atasnya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Maka diwajibkan ke atas seseorang yang sedang bermusafir
untuk menggantikan sebanyak mana puasa yang ditinggalkan ke atasnya. Selain itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syarat-syarat sah puasa juga ialah antaranya sihat tubuh badan. Jika mana seseorang Muslim itu tidak mampu untuk meneruskan puasanya di atas faktor kesihatan yang memudaratkan akan dirinya itu, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jika tidak sihat tubuh badan yang mana ianya memudaratkan tubuh, ianya memudaratkan diri, diizinkan untuk dia tidak berpuasa dan haruslah wajib diganti. Kerana apa? Kerana dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi dia wajib untuk menggantikan puasanya jika mana dia berkelapangan untuk menggantikannya pada masa-masa yang tertentu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, nama diberi Qain Ahzab bin Fazul Halil, nombor matriks 059948. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini ialah syarat-syarat sah puasa. Jadi antaranya adalah haid dan nifas. Jadi tidak wajib bagi seorang perempuan yang mana telah datang haid dan nifas dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu, apabila mereka tidak dibenarkan puasa, jadi wajib untuk mereka menggantikan puasa itu pada bila-bila waktu yang mereka berkelapangan. Tidak perlu pada waktu yang segera. Bila mana mereka sudah ada waktu yang boleh mereka gantikan, maka wajib untuk mereka gantikan. Ikut hari-hari yang mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi itulah antara syarat-syarat sah berpuasa di bulan Ramadan, iaitu suci daripada haid dan nifas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sah puasa secara umumnya terdapat 5 perkara. Yang pertama adalah Islam berakal dan mumayyiz, yang mana seseorang itu tidak sah puasa baginya sekiranya dia adalah orang kafir ataupun orang yang keluar daripada Islam, iaitu murtad. Dan juga tidak sah bagi mereka yang orang gila dan juga kanak-kanak yang masih belum dapat membezakan perkara buruk dan perkara baik. Seterusnya, dalam mazhab Syafi'i, syarat sah puasa yang kedua adalah niat, iaitu niat ini adalah perkara yang akan membezakan sesuatu perbuatan itu sama ada ia adalah ibadah ataupun tidak, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, yang maksudnya adalah setiap perkara itu, setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Jadi secara fiqahnya, sekiranya syarat sah ini dilakukan ataupun dilengkapi, ia dikira sudah gugur kewajipan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ainul Irfan bin Osman, nombor matrik 059662. Okey, baik. Syarat sah puasa yang seterusnya ialah suci daripada haid dan nifas. Syarat ini dikhususkan hanya untuk wanita, di mana tidak sah puasa orang yang kedatangan haid dan nifas, malah diharamkan mereka untuk berpuasa. Seterusnya ialah menahan diri, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Contoh perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka seperti makan, minum dan lain-lain lagi. Seterusnya, syarat sah puasa yang terakhir ialah puasa pada hari yang diharuskan berpuasa. Maksudnya, haram bagi seseorang berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa. Hari yang diharamkan berpuasa ialah pada hari raya Aidilfitri, hari raya Korban, hari Syak dan hari-hari Tashrik.